Jadi untuk matrix, saya ada dua kaedah. Saya ada kaedah untuk kamu tekan kalkulator. Okey. Biasanya soalan matrix tu dia akan bagi satu persamaan, dan kalau kamu nak cari matrix songsang, kamu boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan dulu. Contoh dekat sini. Okey, saya bagi satu contoh soalan. Okey, contoh soalan 1. Dekat sini dia bagi matrix. Okey. Dan kita ada matrix yang berbentuk pecahan dan matrix biasa yang ada 4 digit sahaja. Okey, 4 digit pula, 4 tempat nombor lah. Okey, dia ada 2 baris, 2 lajur. Di sini kita ada matrix 1, saya gelarkan dia sebagai A, dengan matrix 2 sebagai B lah. Saya saja gelarkan dia A dengan B. Sebenarnya boleh je kamu letak X atau sebenarnya boleh je kamu nak letak P atau Q ke, apa-apa huruf ke, yang penting dia adalah 1. Contohnya untuk matrix ni dia adalah 1, dan yang matrix sebelah ni pun dia adalah 1. Jadi tajuk yang matrix yang saya nak ajar hari ni adalah matrix songsang. Jadi untuk kita songsangkan matrix, pastikan matrix tu berbentuk berbentuk 2 darab 2. Maksud 2 darab 2 tu adalah baris darab lajur. Dia punya bentuk matrix tu mestilah dalam kedudukan A, B, C, D. Okey, dia ada 2 baris dan 2 lajur. Okey, baru awak boleh gunakan matrix songsang. Tu syarat utama dia lah. Jadi kalau awak nak biasanya nak guna kalkulator tu, okey, ni bukan soalan sebenar dia tau. Okey, soalan sebenar dia dekat sini. Saya salah ambil soalan B. Okey, ini contohlah saya nak nak bentukkan dalam bentuk matrix. Tapi sebelum tu kamu boleh tahu jawapan berdasarkan persamaan matrix. Tapi saya nak terus sentuh kepada kaedah penggunaan kalkulator lah. Nanti matrix songsang punya manual saya akan ajar. Sekarang ni saya nak ajar berkenaan dengan cara tekan kalkulator dulu untuk persamaan serentak yang kita akan gunakan matrix lah. Okey, untuk kalkulator biasa, okey, kalkulator biasa ni kalau kamu tekan kalkulator, kamu kena tekan mod 3 kali. Tengok mod 3 kali untuk kalkulator biasa. Jadi dekat sini tekan mod 3 kali. Okey, sekejap Okey, tekan mod lagi. So dia akan keluar paparan EQN, mat dengan vec. Okey, so pilih satu untuk EQN sebab kita akan buat equation. Okey, pilih satu untuk equation, dan dia akan tanya unknown berapa. Unknown tu maksudnya berapa banyak persamaan yang ada dekat dalam soalan. Okey, dekat soalan ni dia ada 2 persamaan. Dia ada 1, dia ada 2. Jadi, kamu pilih unknown 2 untuk kamu lengkapkan soalan dia. Okey? So, tekan nombor 2. So, nanti dia akan tanya A berapa, B berapa, C berapa. So, ni adalah untuk A, ni untuk B, ni untuk C. Kalau macam negatif 3 ni, kita akan baca nombor sahaja. Kita tak baca huruf. Okey? So, kita akan baca dia nombor. Dia akan dibaca seperti negatif 3. So, A1 adalah negatif 3. Tekan sama dengan untuk kita save. Kemudian dia akan tanya B pula. B adalah 2 positif. So, kita tulis 2 sahaja. Dan C adalah 12. Okey, C adalah 12. Kemudian A2 adalah negatif 4. Sebab apa negatif 4? Sebab A2 bermaksud baris yang kedua. Okey, yang ini adalah baris pertama, yang ini adalah baris kedua. Sebab kalau dia tanya A2, awak kena go kepada baris kedua. So, negatif 4 tekan sama dengan B2 sama dengan 3, dan C2 sama dengan 17. Okey, awak akan dapat nilai X dan Y terus. So, X dia adalah negatif 2 dan Y dia adalah 3.
Okey, awak akan dapat X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3. Okey, benda ni awak kena guna kalkulator khas untuk awak semak jawapan sahaja. Okey, kalau awak dah buat jalan kerja, awak boleh semak je jawapan dulu. Okey, itu adalah berkenaan dengan matriks punya hasil jawapan lah, terus kira jawapan. Tapi kalau nak kena buat manual, wajib lah, sebab kalau awak tak buat jalan kerja manual, awak takkan dapat markah. Okey, biasa markah dia 4 atau 6 macam tu. Alright, so sekarang ni untuk guna kalkulator Classwiz, saya akan tunjuk pula untuk Classwiz. Okey, Classwiz ni kalau nak tekan kalkulator, okey, kalau nak tekan kalkulator, kena tekan menu. Okey, sekejap saya. Okey, first, kalau kalkulator dia putih macam ni, okey, tekan menu dan awak cari dekat bawah. Okey, tekan bawah, cari yang ada equation / function. Okey, dia huruf A kat sini. Okey, awak boleh tekan kat sini ataupun awak tekan negatif terus. Okey, awak boleh tekan negatif terus. Jadi bila awak tekan negatif, dia terus pergi kepada equation lah. Maksudnya first tadi awak tekan menu, lepas tu awak tekan negatif. Okey, boleh je macam tu. Sebab tu saya buat kat sini menu, negatif, ataupun kamu tekan equation. Okey, so lepas tu dia ada dua pilihan, simul equation ataupun polinomial. Kita belajar matematik, jadi kita guna simul equation. Okey, so satu tekan dan awak akan dapat pilihan unknown berapa. So unknown tu persamaan lah, dia akan minta berapa banyak persamaan. Jadi kita pilih 2 sebab kita ada 2 persamaan. So nanti dia keluar dalam bentuk XY macam ni. Jadi awak terus masukkan nilai sahaja. Jadi kalau kalkulator Classwiz ni dia memudahkan lah. Okey, so awak tekan negatif 3, 2 dengan 12. Kemudian negatif 4, 3, 17. Okey, lepas tu dah habis. Kalau awak dah habis isikan maklumat dalam kalkulator ni, tekan je sama dengan, macam kalkulator lama lah. Kalau kalkulator lama tadi, awak tekan sama dengan je, awak tekan spam je. Okey, awak tekan spam, dia akan terus dapat jawapan. Sama juga dengan kalkulator Classwiz ni, spam je tanda sama ni. So dia akan keluar jawapan lah, X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 3. Okey, ini kaedah kalkulator Classwiz yang pertama. Kaedah kedua, kaedah menu 4 tau. Define matrix ni sangat susah, dia lagi complicated. Jadi saya tak nak ajar yang ni. Saya ajar yang paling simple, kaedah yang saya jumpa dekat internet. Okey, saya jumpa kat YouTube hari tu. So awak tekan ni je. Okey, yang ni lagi pendek lah. Okey, itu berkenaan dengan cara penggunaan kalkulator. Hari ni pembelajaran ni simple je. Matrix Songsan ni tak banyak pun saya nak ajar, saya nak sentuh sikit je. So dengan tu, itu adalah cara untuk awak tekan kalkulator. Jadi awak boleh salin ni, awak boleh salin kaedah ni. Okey, awak boleh salin. Kalau awak guna kalkulator biasa, awak salin kalkulator biasa. Kalau awak guna Classwiz, awak salin Classwiz. Lepas tu hari ni saya nak terus habiskan soalan 1 sampai 4. Okey, so kita akan go through kepada soalan 1. Okey, soalan 1 seperti mana yang saya bagi tahu tadi, saya terpaksa ulang balik lah. Kita ada dua bentuk matriks. Kita ada matriks yang ada pecahan dan matriks yang biasa. Okey, okey.
Matriks yang ada pecahan ni kita panggil dia sebagai matriks songsang. Okey, kita panggil matriks songsang. Manakala matriks yang tak ada pecahan pada depan dia tu, okey, matriks yang 2 darab 2 ni, kita panggil dia sebagai matriks biasa, matriks asal. Okey, ni kita tulis asal, ni kita tulis songsang. Biasanya soalan satu ni dia akan tanya cari nilai M dan cari nilai N. Jadi awak sometimes kena cari something lah, nilai-nilai dalam soalan A ni. Untuk tu kita mesti wajib mula dengan asal. Okey, wajib mula dekat asal. Kita tak boleh mulakan dekat matriks songsang. Maksudnya awak kena gunakan kaedah matriks songsang pada matriks asal. Tak boleh guna matriks songsang pada matriks songsang. Okey. Jadi bila kita nak mula dekat matriks yang asal, kita kena salin lah. Okey, kita salin 2 and negatif 6. Jadi untuk kita songsangkan dia, dia ada rumus lah. Tapi rumus tu saya tak nak awak tengok, saya nak awak hafal. Okey. So dia tak payah tengok rumus, tak payah nak hafal sangat pun tak apa, awak boleh fahamkan. Cara dia adalah, sebabkan dia songsang, dia akan wujud satu pecahan. Okey, atas ni sentiasa 1. Okey, atas sentiasa 1, bawah dia mestilah berbentuk pecahan. Jadi 1 per something lah kat situ. Okey, ni nama dia matriks songsang. Dia mesti ada pecahan. Kemudian awak akan darab silang. Okey, contoh kat sini kita ada nombor 2 dengan nombor negatif 6. Dia bersilang. Bersilang maksudnya bentuk macam ni. Okey, bentuk X. Ni kita panggil silang. So 2 darab dengan negatif 6. So kita buat 2 kali dengan negatif 6. Dan disebabkan matriks ni adalah matriks songsang, jadi kita wajib tolak. Bila wajib tolak, saya guna warna merah. Maksudnya tak boleh guna tambah. Okey. Bila awak dah darab silang 2 dengan negatif 6, jadi ada lagi satu yang kita belum darabkan, iaitu 2 kali N. So kita tulis 2 kali N. Maksudnya 2 kali negatif 6 tolak dengan 2 kali N. Dia maksudnya dia darab silang tolak dengan darab silang. Okey. Kemudian sebelah pecahan songsang ni, dia akan ada satu lagi matriks. Okey, matriks yang sama, tapi dia akan berubah. Okey, nilai dia akan berubah. Contoh, tadi kita mulakan dekat pertama. Okey, kita namakan ni sebagai yang pertama lah. 2 dengan negatif 6. Kan pasangan, apa orang kata, pasangan bersilang. Okey, pasangan bersilang ni 2 dengan negatif 6. Saya guna warna hijau. Okey, hijau maksudnya dia akan tukar tempat. Okey, dia akan tukar tempat. So negatif 6 kan tadi kat bawah, so dia akan duduk atas lah. Negatif 6. So 2 akan duduk bawah. Okey. Maksudnya matriks songsang dia akan tukar tempat dekat belah yang pertama, pasangan yang pertama. Okey, pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua ni dia adalah tukar simbol. Dia tak tukar tempat, tapi dia tukar simbol. Kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Yang ni paling senang. Okey, so awak akan tulis negatif 2, negatif N. Okey, negatif 2 dengan negatif N. Okey, sekarang awak kena selesaikan dekat matriks yang ada tadi. Ini namanya matriks asal. Okey, matriks asal. So awak bandingkan.
Okey, awak bandingkan dekat matrik asal pula. Kita akan bandingkan dekat matrik songsang yang ada dekat soalan. Okey, matrik songsang yang dia bagi kat sini, kita ada 1 per M. Okey, kita ada 1 per M, negatif 6, negatif 2, 5, 2. Ini adalah songsang. Sebab tu saya suka tentukan dulu yang mana asal, yang mana songsang. Okey, asal yang tak ada pecahan, songsang yang ada pecahan. Jadi, bila saya dah tentukan dulu, saya boleh buat perbandingan lepas saya dah guna songsang ni kan. Okey, sekarang ni kalau awak tengok balik, negatif 6 dekat atas. Okey, sama. Negatif 2 dekat bawah. Kemudian 2 dekat bawah kanan. So, N sama dengan 5 lah kan. Sebab kita tahu kedudukan dia sama. Kedudukan dia dekat atas kanan. Okey, kedudukan dia dekat atas kanan. Jadi kita boleh bandingkan negatif N sama dengan 5 dan N sama dengan negatif 5. Okey, kita boleh buat macam tu. Jadi awak dapat satu nilai N. Okey, awak dapat satu nilai N, awak dapat satu markah. Sekarang kita nak cari pula nilai M. Okey, nilai M awak tengok balik dekat soalan. M berada dekat bawah pecahan. Jadi, bawah pecahan yang ada pada songsang tadi tu adalah 2 kali negatif 6 tolak 2N. Okey, 2 kali dengan negatif 6 tolak dengan 2N. N tu adalah negatif 5. Terus ganti. Okey, 2 kali dengan negatif 6 tolak dengan 2 kali dengan negatif 5. Okey, sama dengan hasil jawapan bawah pecahan dia akan dapat nilai M. Sebab dia adalah 1 per M. Okey, kena ingat. Sebab bawah dia M, so jawapan akhir mestilah M. So, terus dia kira nilai ni akan hasilkan jawapan M. Untuk cari nilai dia, tekan kalkulator. Okey, kalau kalkulator awak ni, awak mode balik, mode komputer. Kalau kalkulator kelas Swiss tadi tu kan, kalau awak rasa nak refresh balik, okey, contohnya awak dah tekan macam ni kan. Okey, tiba-tiba awak rasa awak nak patah balik kepada yang biasa, awak tekan menu 1. Okey, menu tekan 1. Nanti dia akan patah balik lah. Okey, sama dengan kalkulator biasa. Kalau dia daripada EQN tadi, awak tekan mode, tekan komputer tekan 1, mode 1. So dia boleh refresh balik lah. Okey, so kita tekan 2 kali dengan negatif 6 tolak dengan 2 kali dengan negatif 5. So kita akan dapat nilai M dia adalah negatif 2. So M sama dengan negatif 2. Okey, ini contoh-contoh soalan A. Soalan A, okey, soalan 1A kebiasaannya dia akan tanya awak yang mana cari nilai M dan N, dan awak kena tentukan matrik asal dan matrik songsang macam tadi yang saya ajar. Biasa macam tu je, tak lain tak bukan. Melainkan kalau soalan dia memang ada seketul, dia bagi soalan kebat ayat panjang, itu memang terus matrik songsang je lah. Okey, so ini adalah 1A. So awak salin dulu, awak tentukan je lah nanti. Okey,
Okey, sekarang kita akan go through kepada soalan B. Okey, tadi saya nak tentukan jawapan dibalik, iaitu negatif 3, 2, 12, negatif 4, 3, 17. So jawapan X tadi adalah negatif 2 dan Y dia adalah 3. Okey, sekarang kita akan hasilkan jawapan ni menggunakan kaedah matriks dan kita nak buat jalan kerja sahaja. Jawapan dah ada, tinggal nak buat jalan kerja sahaja. Okey. Jadi, untuk buat jalan kerja, kalau dia bagi dalam bentuk persamaan serentak, ini namanya persamaan linear. Jadi kita nak tukarkan dalam bentuk matriks, awak kena letak kurungan, tak kisahlah kurungan ni macam kurungan stapler ke ataupun kurungan yang macam ni ke, tak kisahlah. Okey, so awak letaklah macam ni. Okey, dan awak tuliskan nombor dulu. Okey, awak tuliskan nombor negatif 3, 2, negatif 4, 3. Awak jangan tulis huruf. Okey, tulis nombor dulu. Lepas tu, buka lagi satu kurungan. Tulis pula huruf yang awak jumpa dekat dalam persamaan. First, huruf yang awak jumpa adalah huruf X. Kemudian, huruf yang awak jumpa adalah huruf Y. Kita akan tulis dalam bentuk lajur. Jadi, dia akan jadi X di atas, Y di bawah. Okey, huruf pertama jumpa adalah X. Huruf kedua jumpa adalah Y. Kadang-kadang dia tak guna XY. Kadang-kadang dia gunakan bahasa. Contohnya buah apple, buah oren. Okey. So, awak boleh letak apa-apa pun. Huruf ni bebas. Kemudian, belah kiri dah selesai. Kita tinggal belah kanan je. Okey, belah kanan tu awak letak sama dengan, buka lagi satu kurungan matriks. Letak nombor yang ada dekat sini, 12 dengan 17. So 12 dekat atas, 17 dekat bawah. Okey. Dan kita akan cari nilai X dan Y. Dan kita kena alihkan X dan Y duduk sorang-sorang. Okey, kita boleh buat X, Y sama dengan okey, XY sama dengan awak terus guna songsang. Okey, awak terus guna songsang. Untuk kita gunakan kaedah songsang, yang manakah okey, yang manakah matriks yang kita boleh songsangkan, A atau B? Okey, tuliskan kat ruangan komen. Yang manakah matriks yang kita boleh songsangkan, sama ada matriks A ataupun matriks B? Okey, tuliskan dekat ruangan komen. Okey, jawapan dia adalah A. Sebab senang je, saya dah bagi tahu syarat dia tadi, 2 darab 2, baris 2, lajur 2. Okey. Jadi awak terus buat pecahan 1 per, kemudian awak darab silang. Kita akan mulakan dengan pasangan yang pertama, iaitu negatif 3 dengan 3. Jadi awak tulis negatif 3 kali 3. Wajib tolak dengan pasangan kedua dia, iaitu negatif 4, 2. So, tulis negatif 4 kali 2. So, dia mestilah berbentuk bersilang lah, bentuk X. Okey. Dan sekarang awak kena cipta satu kurungan ataupun matriks yang telah disongsangkan. Okey, matriks yang telah disongsangkan bermaksud pasangan pertama, iaitu warna hijau ni, dia akan bertukar tempat. Jadi negatif 3 akan duduk di bawah, 3 akan duduk di atas. Okey, kemudian pasangan kedua, iaitu warna biru, dia akan tukar simbol. Dia tak akan tukar tempat, dia stay sahaja, tapi dia akan tukar simbol. Negatif jadi positif, positif jadi negatif.
Okey. Dan seterusnya, matriks yang tinggal adalah matriks B. Awak salin sahaja matriks B, tak perlu ubah apa-apa pun. Okey, tak payah letak tambah, tak payah letak tolak. Hanya letak matriks dia sahaja. Letak rapat-rapat. Dah siap buat macam ni, selesaikan pecahan sahaja. Tak perlu darabkan. Selesaikan pecahan. Okey, so awak kena kira lah. Negatif 3 kali dengan 3 dapat negatif 9. Tolak dengan negatif 4 kali dengan 2 dapat negatif 8. So negatif 9 tolak dengan negatif 8. Tekanlah kalkulator. Okey, negatif 9 tolak dengan negatif 8. So awak dapat negatif 1. Dan awak salin balik yang lain. Oops, saya tekan. Okey, jadi bila awak dah selesai buat jalan kerja macam ni, awak tarik balik rujukan tadi tu, rujukan jawapan. Okey, awak letak pada XY. Okey, letak kat sini. X, Y sama dengan, buka lagi, negatif 2, 3. Okey, so dia punya hasil jawapan ni macam ni. Ada setengah sekolah yang cikgunya kata awak kena kira semua ni menggunakan kaedah darab. Jadi awak kena guna manual. So ada satu sekolah yang kata buat sampai sini dapat markah penuh. Okey, jadi saya tak boleh sure mana yang saya rasa awak kena buat, awak buatlah. Jadi saya ajar sampai sini saja sebab based on apa yang saya belajar dulu, memang saya buat sampai sinilah. Saya tak darabkan, tak buat detail. Okey, cuma ada satu sekolah je yang dia buat detail. Dia kena darabkan sampai habis. Dia kena buat manual lah. Dia kena buat 3 kali dengan 12 tambah dengan negatif 2 kali dengan 17. Lepas tu 4 kali dengan 12 tambah dengan negatif 3 kali 17. Lepas tu dia darab pula dengan pecahan ni. Dia jadi macam panjang lah. Okay, tapi saya stop sampai situ saja. Dan apabila awak dah selesai dapat jawapan ni, awak kena keluarkan lah. Okay, macam ni awak dah keluarkan. Okay, awak letak rujukan ni kat bawah sekali. Okay, kena keluarkan. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3. Okay, ini adalah matriks songsang. Senang saja. Okay, awak boleh salin dulu. Okey. So, ini adalah dia punya jawapan. Dan kita akan go through kepada soalan seterusnya, iaitu soalan 2. Soalan ni tak banyak pun. Okey, matrik ni. Sebab tu saya terus ajar sehari je. Okey, ni soalan yang dia terus bagi ayat panjang-panjang. Memang pelajar memang malas nak baca. Tu je. Okey. Biasanya kalau SPM lama lah, dia akan bagi dalam 7 markah je. Tak pernah lagi 9 markah. Okey. Julia dan Hawa adalah merupakan guru tadika. Mereka membawa murid-murid tadika menggunakan dua bas mini untuk pergi melawat zoo. Bas A dinaiki oleh Julia bersama-sama dengan
12 orang murid. Manakala bas B dinaiki oleh Hawa bersama-sama dengan 16 orang murid. Okey. Kita ada bas A dengan bas B. Julia dan Hawa masing-masing membayar tambang berjumlah RM29 dan RM37. Dengan anggap X sebagai dewasa dan Y sebagai kanak-kanak, cari nilai X dan Y dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, bila awak dapat soalan yang panjang lebar macam ni, perkara penting yang awak kena buat adalah cipta dulu persamaan serentak. Okey, cipta dulu persamaan serentak. Okey, persamaan serentak tu macam tadilah. Okey, persamaan serentak macam ni. Okey, cipta dulu persamaan serentak. So, awak kena baca betul-betul soalan dia. Kita ada dua orang dewasa dan kita ada dua bas A dengan bas B. So, bas A kita ada Julia. So, Julia tu sebagai orang dewasa lah, X. Okey, kita ada X. Kemudian murid tu kanak-kanak. Jadi kita ada 12 untuk bas A. Jadi kita ada tambah. Kita guna tambah sebab dia kata dinaiki bersama dengan 12 murid. Mestilah benda tu bertambah kan, takkan berkurang pula. So dia akan tambah dengan 12Y. Okey, bas untuk B pula Hawa tu satu orang dan dia adalah orang dewasa dan kita guna X. Okey, dan dia ada 16 orang murid, jadi kita akan tambah 16Y. Tambang ni dia akan bagi harga, jumlah harga dia RM29. So kita tulis sama dengan 29, dan untuk bas B harga dia adalah RM37. Jadi kita tulis 37 dekat B. Okey, selesai buat macam ni, awak padam balik A dengan B tadi dan awak dah hasilkan persamaan serentak. Okey, awak dah hasilkan persamaan serentak. Jadi apa yang awak nak kena buat yang pertama adalah semak dulu jawapan akhir. Okey, semak dulu jawapan akhir untuk nilai X dan Y. Lepas tu awak tulis tepi awak tulis X berapa, Y berapa. Okey, awak dapat jawapan, terus tulis dekat ruangan komen. Okey, X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Sekejap betul lah tu. X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Jadi awak dah dapat jawapan dia. Okey, sekarang ni apa yang awak nak kena buat adalah hasilkan jalan kerja yang ada. Jadi apa yang penting awak kena buat seterusnya adalah bentukkan persamaan matriks pula. Tadi persamaan linear, kali ni persamaan matriks. Jadi awak bentukkan kotak. Okey, kalau X tu tak ada nombor tapi dia wujud, kita anggap dia sebagai 1. Okey, kita tulis 1. Kemudian tulislah 12, 16. Senang sajalah. Untuk matriks yang seterusnya kita akan tulis huruf. Huruf yang kita jumpa ada X dan Y. Dan kita akan tulis huruf yang pertama iaitu huruf X. Huruf yang kedua iaitu huruf Y. Okey, ikut susunan. Sama dengan letak nombor dia 29 dan 37.
Kemudian awak terus letakkan XY sorang-sorang. Kemudian awak terus songsangkan 1 bahagi dengan berapa, iaitu 1 kali 16 tolak dengan 1 kali 12. Okey, darab silang 1 kali 16 tolak dengan 1 kali 12. Kemudian awak terbalikkan pasangan yang pertama, iaitu 16 dengan 1, dan awak tukar simbol untuk pasangan kedua, iaitu negatif 1, negatif 12. Yang ni saya tak guna warna sebab saya tahu kamu dah faham. Dan kamu letak matriks yang kedua, iaitu matriks 29 dan 37. Okey, 16 tolak 12 bersama dengan 4. So, terus dapat jawapan lah. Senang je. Okey. Setakat ni semua pelajar faham tak? Kalau faham, tulis faham. Okey, bagus. Okey, salin dulu. Lagi berapa saat saya bagi? Okey. Yang seterusnya soalan 3. Okey, yang ni saya nak tanya awak sikit lah. Ada dua matriks. Ada matriks M, ada matriks N. Okey. Yang manakah matriks asal dan yang manakah matriks songsang? Tuliskan dekat ruangan komen. M asal ke songsang? N asal ke songsang? Okey, tulis kat ruangan komen.
Okey, Claire punya jawapan betul. Siapa yang dapat sama jawapan macam Claire bagi tahu tadi, okey lah. M tu asal, N tu songsang. Okey. Sebab okey, awak tengok kat sini kan, dia ada dua baris, dia ada dua laju, tapi dia tak ada apa-apa pun kat depan. Okey, dia kosong. Jadi kita boleh katakan M ni adalah matriks asal dan matriks N ni ada songsang. Sebab kalau awak tengok, dia ada huruf K kat depan. Okey, kalau ada something kat depan, dia mesti pecahan. Jadi kita boleh anggap dia adalah songsang. Untuk tu, kita nak songsangkan matriks, kita kena mulakan dengan asal. Jadi, ambil matriks M dan awak songsangkan macam biasa. Okey. So, awak tulis kat sini 4, negatif 2, negatif 3, 2. Okey, awak terus songsangkan. Okey, 4 kali 2 tolak negatif 2 kali negatif 3. Okey, lepas tu tukar tempat. 4 dengan 2 tu tukar tempat. Dan pasangan seterusnya, iaitu negatif 2 dengan negatif 3 tu tukar simbol. Dia akan jadi positif. Kemudian awak selesaikan dulu pecahan. Awak akan dapat 1/8 tolak 6. 2 lah. Kot, saya tekan kalkulator sekejap. 4 kali 2 tolak dengan negatif 2, negatif 3. Betul lah, 1/2. Okey, baru awak boleh bandingkan jawapan awak tadi dengan matriks songsang. Okey, dia tanya K dengan H. K berada dekat depan, jadi K mewakili pecahan keseluruhan. Sebab dia tak bagi tahu K kat atas ke kat bawah, dia cuma bagi tahu K sahaja. Jadi kita boleh anggap K tu adalah 1/2. H adalah 4 sebab dia berada dekat bawah kanan. Okey, bawah kanan pecahan ni matriks songsang. Okey, jadi setiap satu ni ada satu markah. Macam ni je soalan yang biasanya kamu kena kenal pasti. Yang manakah matriks asal, yang manakah matriks songsang. Okey, salin. Okey, baca soalan B dan kemudian bentukkan dua persamaan. Saya nak awak bentukkan dua persamaan serentak dulu. Saya bagi masa awak 2 minit. Lepas tu baru awak type. Jangan type dulu Saya bagi awak masa 2 minit dulu baru type.
Okey, dah pukul 9.18. Jadi, sila type jawapan awak pada ruangan komen. Tuliskan dua persamaan lah. X campur 700Y sama dengan 20. Tak. Salah. Okey, lagi. Ada lain dapat jawapan tak? Okey, nampak macam tak ada. Sebab yang lain pun diam je kan. Alright, so kita tengok dulu kat sini. Soalan dia bagi syarikat pelancongan damai ada 20 bas dan van. Okey, kita cerita dia pasal bilangan. Pada bulan Januari, sejumlah 10,400 liter diesel telah digunakan dan setiap bas menggunakan 700 liter diesel dan 100 liter digunakan untuk setiap van. Okey, cerita untuk ayat kedua ni pula merujuk kepada liter. Okey, kita ada dua jenis. Dua objek lah. Satu, bilangan kenderaan. Dua, jumlah liter. Jadi dia ada dua jenis. Bila dia ada dua jenis, kita boleh hasilkan dalam bentuk persamaan untuk bilangan kenderaan dan persamaan untuk bilangan jumlah liter. Okey. So untuk jumlah bilangan ni awak boleh tulis satu van pula. Bas campur van sama dengan 20. Maksudnya boleh buat macam tu. Tak ada masalah. Okey, bas campur van sama dengan 20. Kemudian setiap bas menggunakan 700 liter diesel. Okey, kita guna ratus diesel liter. Kita guna liter Jadi bas dia ada 700 liter, 700 bas. Kita panggil macam itulah, 700 bas campur 100 van. Kalau awak tak nak guna perkataan ni, awak boleh tukar dalam bentuk huruf lah. Tak kisahlah X ke Y ke. Okey, kalau awak nak senang lah X, Y lah. Tapi macam ni saya saja dia tulis bas dengan van. So kalau nak tukar, boleh tukar X, Y. Okay, X, Y. Okay, sama dengan jumlah dia adalah 10,000. So ini adalah persamaan yang awak boleh bentukkan. Okay, kalau awak perasan dekat sini dia cerita pasal bilangan kenderaan. Okey, dan cerita dekat sini dia cerita pasal jumlah liter. Tapi bukan jumlah liter, dia cerita pasal liter setiap satu. Okey. Satu bas, satu van. Satu bas menggunakan 700 liter, satu van guna 100 liter. Manakala belah kanan pula dikira sebagai jumlah keseluruhan. Okey, jumlah. Maksudnya jumlah kenderaan dia ada 20. Dan kemudian jumlah liter dia ada 10,400. Dia macam itulah. Dia kiri ni cerita pasal objek, kanan dia cerita pasal jumlah. Dia boleh buat macam tu. Dia lain sikit daripada soalan 2 tadi. Kalau awak tengok soalan 2 dia punya persamaan dia bagi dalam bentuk bas A dengan bas B. Macam tu. Dia kalau awak buat macam ni, terasa macam lain je. Dia macam tak kena kan, dia tak balance. Boleh bentukkan macam yang bentuk soalan 3 ni. Okay. So kadang-kadang pelajar keliru tau, mana satu kita nak kena buat. Jadi awak kena tengok lah
Biasanya dia bagi tahu macam ni, bilangan kenderaan. Awak kena satukan dalam satu persamaan. Awak tak boleh asingkan. Alright. Sebab dia ada dua huruf. Okey, satu persamaan mesti ada dua huruf ataupun dua objek yang berbeza. Okey. Jadi ini adalah persamaan dia. Nanti hasil jawapan tu awak carilah. Okey. SY tu awak cari dapat berapa. Lepas tu awak bentukkan persamaan matriks. Bentukkan persamaan matriks 1 700 1 100 X Y. $20,400. Lagi satu, awak boleh nyatakan awak boleh declare dulu. Declare tu maksudnya awak kena nyatakan X tu siapa. X tu adalah bas, Y tu adalah van. Kalau awak tak nyatakan, nanti penanda tak tahu mana jawapan awak. Dia tahu tapi dia buat tak tahu. Okey, biasa macam tu. So nak selamat, awak nyatakan dulu X tu sama dengan bas, Y tu sama dengan van. Baru awak boleh jalan dengan XY. Kalau awak tak nak, awak kena tulis bas, awak kena tulis van. Okey. So awak boleh terus cari nilai dia lah. Awak boleh terus susun dan buat jalan kerja. Alhamdulillah. Tadi baru balik daripada daripada Perak tu ke Johor. Balik rumah je terus kemas bilik berhabuk. Tu yang bersin sikit hari ni. Okey, untuk awak cari jawapan, awak kena cari dekat persamaan tau. Awak tak boleh cari dekat bawah Untuk cari jawapan yang tekan kalkulator semua ni, kena cari dekat atas.
Okey, macam saya cakap tadi, kalau awak tak nak tulis dekat atas ni X bus Y van kan, awak boleh je terus tulis bus sama dengan 14, van sama dengan 16, van sama dengan 6. Okey, dan kalau awak perasan, jawapan dia adalah 14 dengan 6. Kalau awak totalkan, awak akan dapat balik jumlah van, jumlah kenderaan. Okey, jumlah kenderaan kat sini 20. Sama je, dia berbalik. Dia dah tahu dah jumlah kenderaan tu 20, tapi dia tak tahu bas ada berapa, van ada berapa. Dia macam tu lah kesnya. Okay, awak boleh check balik jawapan. Okay, salin dulu. Okay, ni awak boleh tulis lah. Ni cerita pasal bilangan kenderaan. Ni adalah cerita pasal liter. Liter yang digunakan lah. Okay, so kita akan go kepada soalan 4. Okay, ni pun sepatutnya 7-8 markah je, tak sepatutnya 9, tapi saya bagi saja je. Okay, awak baca dulu. Baca dalam 3 minit. 9 jangan tulis apa-apa. 9.34 nanti baru stop Okay, baca total.
Okey. So kita tengok pula apa jawapan pelajar. Jadi tuliskan jawapan dua persamaan yang awak dapat daripada soalan 4. X campur Y 16 0.5 campur 0.8 sama dengan 9.8. Okey, good. Okey. Kalau tukar ke sen sama je. Okey, sama je. Okey, boleh? Tak ada masalah. Tapi contohnya kalau awak tukar kepada sen, dia jadi 980 lah, sebab RM9.80 bersamaan dengan 980 sen. Tak ada masalah, sama je. Tapi nanti jawapan awak tu dia akan dapat bilangan postcard balik. Jangan risau, dia tak ada apa-apa efek pun. Alright, so ada yang guna macam Aiman Fikri tadi, dia tukar dalam sen, tak ada masalah. Alright, so mostly dapat yang sama. Okey, jadi soalan 3 dan 4 tadi berkait lah. Jadi saya tulis kat sini, X campur Y sama dengan 16 0.5X tambah 0.8Y sama dengan 9.8, ataupun awak boleh tulis 50 campur 80 sama dengan 980. Tu tak ada masalah. Okey, sama je. Alright, so awak terus je cari rujukan, sebab kita dah tahu dah X tu keping postcard dan Y tu keping surat. Jadi awak terus je cari jawapan dan awak terus hasilkan jalan kerja. Okay, ni kalau awak check jawapan dia. So dia dapat 10 dengan 6. Total semua ni adalah 16. Okey. Kalau awak guna yang sen pula, so kita check pula yang sen 50 80 980 pun sama. Okey, sebab tu saya cakap dia tak ada apa-apa efek pun. So yang ni awak terus lengkapkan jalan kerja. Sebab jalan kerja saya dah tahu awak dah faham, so saya tak perlu nak explain lagi lah.
Okay, so dia punya jalan kerja dia simple macam ni saja yang saya boleh ajar lah. Saya tak nak ajar detail yang dalam sekali semua tu Yang tu awak boleh explore sendiri. Okay, awak salin dulu. Alright, so saya nak ambil kehadiran. Okay, so awak boleh ni lah, isikan kehadiran. Saya dah bagi dekat dalam ruangan komen ni. Okay, so ada 4 soalan.